Hello everyone, welcome back to my channel. So if you guys are new to my channel, I am Wan Harisun and I'm going to share beneficial content with you guys. 노란 책을 읽어 내려가. Jadi akak yakin kebanyakan adik-adik mesti dah dapat keputusan untuk matrikulasi dan akan memasuki matrikulasi dalam tarikh 3 hingga 7 Ogos yang akan datang. Jadi akak harapkan semua adik-adik dapat masuk ke matrikulasi dengan senang dan dipermudahkan segala urusan. Jadi ada beberapa soalan yang ditanyakan oleh adik-adik dari matrikulasi dekat Instagram akak. Jadi soalan-soalannya akak ada tulis dekat buku ni. Macam soalan yang pertama, laptop perlu bawa ke tak? Jadi bagi akak kalau untuk SEM 1, laptop ni akak tak perlu sangat sebabnya cover lab report dan sebagainya akak photostat yang kawan punya sahaja. Tapi semasa masuk sahaja ke SEM 2, akak sangat memerlukan laptop sebab memerlukan kita untuk buat presentation yang guna slide menggunakan laptop. Jadi kesimpulannya bagi akak laptop tu perlu. Soalan yang kedua pula ditanya pasal kasut. Perlu kasut kulit ke? Jadi sebenarnya tak perlu kasut kulit pun, asalkan kasut tu bertutup. Sebabnya entahlah sebab kenapa tapi memang kena kasut bertutup and tumit sikit. Perlu ke tudung putih masa orientasi? Jadi perlu ke tidak tudung putih masa orientasi ni bergantung kepada kolej matrikulasi masing-masing sebenarnya. Tapi masa waktu akak dulu, akak tak pakai tudung putih pun masa orientasi. Biasanya pakai tudung masing-masing je. Ada yang pakai tudung pink, pakai tudung biru, semua adalah. Tapi biasanya mungkin memakai tudung warna hitam untuk orientasi. Tapi sesetengah matrikulasi menggunakan warna putih. Jadi bergantung kepada matrikulasi masing-masing lah. Untuk keselamatan baik adik-adik bawa je lah warna putih dan warna hitam. Ada juga adik yang tanya, dia dapat antara matrik dan juga luar negara, dapat kemasukan untuk lanjutkan pelajaran A-level dekat luar negara dan sebagainya kan. Jadi untuk soalan ni bagi akak, adik kena pastikan dulu untuk adik keluar ke luar negara tu sama ada tawaran yang adik dapat tu adalah tawaran yang boleh dipercayai dan tiada kos tambahan dan sebagainya. Sebabnya risau, takut-takut bila kita pergi ke luar negara ada pula kos tambahan. Masa tu dah tak boleh nak ulang balik dah masa dan mungkin akan menyusahkan ibu bapa. Jadi pastikan sumber tu boleh dipercayai. Lepas tu ada juga adik yang tanya tentang allowance matrik. Allowance matrikulasi berjumlah RM250 sebulan. Dan kita mempunyai 2 semester, di mana satu semester adalah 5 bulan. Kiranya semua semester tu adalah 10 bulan untuk PST, program 1 tahun. Dan biasanya orang yang mendapat allowance ni ialah untuk ibu bapa yang berpendapatan gaji bawah RM10,000. Tapi biasanya kalau contoh adik-adik mempunyai bilangan adik-beradik yang sangat ramai dan pendapatan lebih RM10,000, mungkin pihak matrikulasi akan mempertimbangkan PST atau PDT yang mana lagi better. Jadi akak seorang pelajar daripada PST, program 1 tahun. Bagi pendapat akak, PST ni pelajaran dia sangat padat. Ya, memang betul ia adalah fast track, tapi fast track ni pun memerlukan pengorbanan yang sangat besar lah. Sebabnya kita perlu mengikuti programnya yang sangat padat, waktu yang singkat dan memang kita kena kompreskan semua dalam masa yang agak singkat. Jadi kalau adik-adik rasa tak mampu untuk bawa program 1 tahun, bolehlah juga tukar kepada program 2 tahun. Sebabnya program 2 tahun ni dia membantu adik-adik untuk dapat catch up apa yang adik-adik nak belajar. Terutama sekali untuk orang yang memang nak sambung belajar dalam bidang sains tapi dalam masa yang sama mungkin tak sempat lagi nak tak sempat lagi nak ulang kaji tajuk yang semasa SPM ke. Sebabnya sebenarnya bila masuk matrikulasi ni sebenarnya kita hanya membetulkan apa yang kita belajar di SPM dan menambah sedikit sebanyaknya daripada yang kita belajar sebelum tu. Jadi untuk soalan sama ada PST atau PDT adalah lebih baik, yang mana lagi baik, sebenarnya dua-dua tu adalah semua baik, cuma bergantung kepada kemampuan adik-adik sendiri. Biasanya yang diberikan oleh matrikulasi itu sebenarnya sudah menepati daripada aspek yang dia kira daripada matrik penskoran result peperiksaan SPM adik-adik sendiri. Ada yang tanya baju kurung nak bawa berapa? Jadi
Jadi sebenarnya kita biasanya lah kalau tak tolak dengan hari co-curriculum sehari je, which is sehari je, biasanya hari-hari memang akan pakai baju kurung. Jumaat dan Sabtu tu weekend, jadinya biasanya 5 hari tolak sehari co-curriculum, 4 hari tu memang kena pakai baju kurung. Jadi mungkin kena bawa sekurang-kurangnya 4 helai baju kurung. Tu pun kalau adik-adik memang nak basuh cepat-cepat kan. Kalau macam takut tak sempat, mungkin boleh bawa lebih banyak lagi baju kurung. Lepas tu soalan lain, perkakas elektrik boleh bawa ke tak? Jadi perkakas elektrik ni sebenarnya dilarang oleh fellow. Fellow tu kiranya warden asrama pula. Warden kolej kediaman dekat kolej matrikulasi lah. Dilarang untuk dibawa perkakas elektrik sebab mungkin boleh jadi macam pintas. Seterusnya pula ada yang tanya pasal lab coat. Ni untuk pelajar sains. Kalau untuk lab coat ni macam ada yang tanya kena beli ke? Tak perlu beli pun sebabnya lab coat tu akan disediakan. Korang tahu kan lab coat tu apa kan? Kiranya bila kita buat eksperimen, kita akan pakai lab coat. Tak macam dekat sekolah kan, sekolah biasa tak ada pakai lab coat pun, sekolah biasa je. Jadi bila kita dah masuk kolej matrikulasi ni, nak buat eksperimen, kenalah pakai lab coat. Ada yang tanya pasal calculator. So kalau calculator ni korang boleh beli sendiri pun boleh, tapi biasanya pensyarah pun akan ada juga yang siap sedia untuk jual kalkulator dekat korang. Tapi kalau korang nak elakkan membazir masa dari beli kalkulator tu, mungkin korang nak guna dengan cepat, baik korang beli awal-awal. Sekejap, rasanya kalkulator biasa je, kalkulator yang ni je, kalkulator yang biasa je. Tak tahulah jenis apa. Ada juga soalan daripada pelajar perempuan yang tanya, boleh ke pakai baju kurung moden? Akak rasa yang dimaksudkan mungkin baju kurung yang macam ada lace-lace ke, yang macam dress-dress ke kan. Biasanya dekat kolej matrikulasi, adik boleh pakai baju kurung ataupun jubah. Jadi baju kurung moden ni, kalau contoh baju kurung Kedah ke boleh, tapi kalau macam baju kurung yang macam tak sopan tu tak bolehlah pakai. Kalau macam status untuk pergi ke majlis tu, mungkin adik-adik boleh elakkan daripada bawa. Mungkin boleh bawa baju kurung yang biasa sahaja, seperti baju kurung yang untuk yang sopan lah, kiranya yang menutup aurat. Ada yang tanya pasal outing. Kalau outing pula, biasanya hari Jumaat ataupun Sabtu, dan akan diberi giliran. Kalau kolej matrikulasi Kelantan lah, dia bagi giliran. Contohnya hari Jumaat ni untuk perempuan outing, jadi Sabtu pula untuk betul kan ni? Akak tak ingat. Jadi itu saja untuk video akak kali ni. Kalau adik-adik ada apa-apa soalan lagi yang masih bermain di fikiran, boleh tanya di ruangan komen ataupun boleh kontak di Instagram akak, sebab mungkin malu nak tanya di ruangan komen. Dan mungkin juga boleh juga bagi pendapat kalau ada apa-apa jenis konten yang adik-adik nak akak bagi. That's all for today's video. Till we meet again next time. Don't forget to like, comment and also subscribe to my channel.